Didik TV KPM. Kita bersama kembali dalam Didik TV KPM. Pastinya ketika ini khusus untuk murid-murid yang berada di tingkatan 5. Kita akan beri pengkhususan untuk slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah. Topik pada hari ini adalah kedaulatan negara. Adakah murid-murid faham sebenarnya berkenaan dengan langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan? Jangan bimbang, kita akan bersama dengan Cikgu Rozana untuk menerangkannya. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Seterusnya kita akan membincangkan tentang langkah mempertahankan kedaulatan negara. Okey, mari kita lihat langkah yang pertama untuk mengekalkan kedaulatan negara bagi mewujudkan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi. Maknanya, pemerintah dan rakyat mempunyai peranan bagi mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kita lihat dari segi peranan pemerintah. Pemerintah perlu mewujudkan satu pentadbiran yang cekap. Pemerintah juga perlu mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran dan memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi supaya semua rakyat mendapat sumber yang sama, mendapat hasil pendapatan, hasil kekayaan negara yang sama, serta pemerintah perlu melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Tapi kita lihat pula peranan rakyat. Rakyat perlu memberi kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat juga perlu menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Rakyat perlu memupuk kerjasama dengan semua kaum dan bersatu padu supaya agihan kekayaan negara dinikmati oleh semua. Rakyat perlu mematuhi undang-undang negara. Rakyat perlu menumpahkan taat serti yang tidak berbelah bagi kepada kerajaan untuk memastikan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Seterusnya kita lihat apakah peranan rakyat dan pemerintah untuk mengekalkan perpaduan kaum. Kita lihat peranan-peranan pemerintah dan rakyat untuk mengekalkan perpaduan kaum. Pemerintah perlulah merangka program dan kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Bagi rakyat pula, rakyat perlu menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Tapi sebenarnya di Malaysia ni sebenarnya masyarakatnya unik. Kita lihat masyarakat akan bersatu padu terutamanya apabila melibatkan sokongan dalam sukan. Terutamanya dalam keramaian semasa hari perayaan. Jadi kita boleh lihat rakyat sebenarnya dan pemerintah perlu bekerjasama untuk mengekalkan perpaduan kaum. Seterusnya, bagaimana peranan rakyat dan pemerintah untuk memupuk patriotisme? Pemerintah perlulah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara. Mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah bagi melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara. Supaya murid-murid dapat dididik di bangku sekolah lagi bagaimana untuk menghargai pejuang-pejuang tokoh tanah air. Menganjurkan kempen dan menerbitkan filem atau rencana untuk memupuk patriotisme melalui pelbagai media. Rakyat pula menghormati lambang negara seperti bendera Jalur Gemilang, Jata Negara dan Lagu Negaraku serta menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara. Jadi sebagai rakyat Malaysia di bulan kebangsaan, bulan Ogos, jadi marilah kita sama-sama mengibarkan bendera Jalur Gemilang sebagai tanda kita mempunyai semangat patriotisme. Seterusnya, bagaimana peranan pemerintah dan rakyat untuk mengukuhkan pertahanan negara?
Pemerintah bertanggungjawab untuk menggubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Mengadakan perjanjian pertahanan dan latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa. Rakyat pula apa peranannya untuk mengukuhkan pertahanan negara? Rakyat perlu peka terhadap isu keselamatan negara, contohnya memberi maklumat tentang pencerobohan sempadan negara. Rakyat perlu mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Maknanya pemerintah dan rakyat mesti saling bersatu padu untuk mempertahankan negara kita daripada diancam oleh kuasa luar. Baiklah, untuk tajuk ini mari kita lihat pemahaman murid. Untuk soalan ini, kedaulatan negara bergantung kepada warganya yang bersatu. Buktikan. Okey, kali ini cikgu nak dengar suara Nuha. Silakan Nuha. Baca soalan dan baca jawapan. Kedaulatan negara bergantung kepada warga negara yang bersatu. Buktikan. Kedaulatan negara bergantung kepada warganya yang bersatu kerana mengamalkan sifat bertoleransi. Hal ini kerana menunjukkan rakyat menghormati agama dan adat lain. Oleh itu, negara menjadi aman. Contohnya, menghadiri rumah terbuka perayaan kaum lain. Kesimpulannya, masyarakat dapat hidup harmoni. Okey, terima kasih Nuha. Nuha bagi penerangan jawapan yang jelas. Mari kita lihat contoh jawapan yang boleh murid-murid di rumah juga rujuk untuk soalan ini. Kedaulatan negara bergantung kepada warganya yang bersatu kerana mengamalkan sifat bertoleransi. Hal ini kerana menunjukkan rakyat menghormati agama dan adat lain. Oleh itu, negara menjadi aman. Contohnya, menghadiri rumah terbuka perayaan kaum lain. Kesimpulannya, masyarakat dapat hidup harmoni. Okey, terima kasih Nuha. Okey, kita boleh beri ganjaran kepada Nuha. Okay, kita beri satu ya cikgu. Ya, kita beri satu kepada Nuha. Okey. Okey, cikgu nak dengar mungkin ada jawapan lain untuk soalan ini. Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Fatimah nak cuba jawab untuk soalan yang sama? Tak ada jawapan. Maksudnya sama je jawapan. Okey. Seterusnya kita lihat untuk soalan seterusnya. Apakah peranan rakyat untuk mempertahankan negara? Peranan rakyat. Kita semua rakyat Malaysia. Jadi apakah peranan rakyat untuk mempertahankan negara? Okey, ada siapa-siapa yang cuba nak jawab? Okey, kita minta Haris yang cuba jawab. Silakan Haris. Peranan rakyat untuk mempertahankan negara adalah dengan peka kepada keselamatan negara. Hal ini kerana dapat membantu pihak keselamatan menjalankan tugas. Oleh itu, rakyat boleh memberi maklumat yang diperlukan oleh pasukan keselamatan. Contohnya menyertai anggota keselamatan rela. Kesimpulannya, rakyat yang peka kepada keselamatan negara dapat mengukuhkan pertahanan negara. Okey, terima kasih Haris. Haris nervous ke? Okey, tak apa. Terima kasih Haris kerana menjawab jawapan dengan baik. Cuma kita nak semak sama ada jawapan hari ini tepat ataupun tidak. Murid-murid di rumah pun boleh semak jawapan. Apakah peranan rakyat untuk mempertahankan negara? Mari kita semak contoh jawapan. Peranan rakyat untuk mengukuhkan pertahanan negara adalah dengan peka kepada keselamatan negara. Hal ini kerana dapat membantu pihak keselamatan menjalankan tugas. Oleh itu, rakyat boleh memberi maklumat yang diperlukan oleh pasukan keselamatan, contohnya menyertai anggota keselamatan rela. Kesimpulannya, rakyat yang peka kepada keselamatan negara dapat mengukuhkan pertahanan negara. Jadi jawapan Haris itu sangat tepat untuk menunjukkan peranan rakyat untuk mempertahankan negara. Jadi kita boleh beri ganjaran kepada Haris untuk soalan ini. Okey, baik cikgu. Kita berikan Haris
satu lagi ganjaran kerana berjaya menjawab dengan tepat. Baik cikgu, pasti cikgu juga nak membuat rumusan berkenaan dengan kedaulatan ini sendiri. Silakan. Jadi kedaulatan dapat dirumuskan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang membolehkan kerajaan melaksanakan kawalan pemerintahan dan pentadbiran. Ciri negara berdaulat menjadikan negara kita sebuah negara yang stabil dan kukuh. Maka pelbagai langkah dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan negara tetap terpelihara. Kedaulatan negara diperkukuh melalui pemerintahan dan pentadbiran yang berlandaskan perlembagaan. Oleh itu, kita semua rakyat Malaysia perlu menyayangi negara kita, perlu menyayangi raja kita dan kita perlulah sayangi negara kita. Daulat tuanku. Setuju cikgu. Dan pastinya itu rumusan daripada Cikgu Rozana. Kalau boleh kita nak ada seorang wakil murid secara atas talian yang boleh membuat rumusan kepada pembelajaran kita hari ini. Ada sesiapa nak buat rumusan pembelajaran untuk hari ini? Ada? Okey, siapa nak baca? Okey, kita bagi peluang pada Anwari, cikgu. Boleh? Boleh Anwari. Okey, boleh beri rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Rumusan yang boleh saya bagi ialah kedaulatan negara kita dapat dilihat dengan lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perlu mengukuhkan serta memantapkan negara bangsa kita yang bebas dan berdaulat. Justru, kita sebagai rakyat Malaysia harus menjaga kedaulatan negara ini agar terus terpelihara pada masa akan datang. Okey, terima kasih Anwari. Rumusan yang sangat tepat, yang sangat baik untuk tajuk kedaulatan. Baik cikgu, melihatkan kepada pencapaian dan juga prestasi murid-murid ini, mungkin cikgu juga boleh membuat kesimpulan melihatkan kepada prestasi mereka untuk pembelajaran kita berkenaan dengan kedaulatan negara ini. Silakan. Okey, untuk pembelajaran pada hari ini, saya lihat murid-murid boleh menjawab soalan, boleh memahami dan menerangkan tentang topik-topik dalam tajuk kedaulatan. Baik cikgu, dan untuk murid-murid yang berada di rumah, kalaulah sekiranya mereka nak melakukan ataupun nak membuat latihan pengukuhan, bagaimana caranya cikgu? Okey, murid-murid boleh melayari portal Delima Sumberku untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, itu dia tadi murid-murid. Terus ke portal Delima Sumberku KPM bagi anda mendapatkan pelbagai latihan pengukuhan berdasarkan topik yang kita bawakan dan juga bincangkan pada hari ini. Baik, itu sahaja yang sempat kami kongsikan sepanjang 1 jam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Terima kasih kepada Cikgu Rozana Jas dari Unit Sains Sosial, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri 9 untuk ilmu yang dicurahkan pada hari ini, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nabilah Ilyas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar Sungai Petani Kedah bersama-sama kita, dan juga kepada murid-murid secara atas talian. Kita ada adik Haris Tajuddin, adik Fatimah Nasaruddin, adik Nuha Nashwa dan juga adik Muhammad Anwari. Sangat bagus hari ini persembahan dan juga prestasi anda, tahniah. Dan kami juga mengharapkan murid-murid di rumah juga mendapat pelbagai ilmu dalam topik kita pada hari ini. Sehingga itu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus setia bersama kami di Didik TV KPM.